Salam sejahtera semua. Okey, pada hari ini kita nak kaji apakah dia kaedah pengawetan makanan. Yang pertama sekali kita kena tahu ialah apakah maksud pengawetan. Pengawetan ialah suatu proses. Proses ini dapat melambatkan kerosakan makanan. Atau dengan kata lainnya, makanan tu lambatlah basi atau lambat busuk. Baik, kerosakan makanan disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisma. Jadi maksudnya di sini bila mikroorganisma bertumbuh di atas makanan, itulah yang menyebabkan makanan menjadi busuk atau basi. Peta buih ini menunjukkan faktor yang menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Bermaksud kalau perkara-perkara ini ada, bolehlah mikroorganisma itu merosakkan makanan. Baik, jadi kalau kita dah tahu mikroorganisma boleh menyebabkan makanan basi, adakah kita biarkan saja? Jadi apakah yang kita boleh buat supaya mikroorganisma tidak bertumbuh? Jadi apabila mikroorganisma tidak bertumbuh, maka lambatlah makanan itu basi. Oleh itu, kalau kita nak buat pengawetan makanan, kaedah pengawetan itu mestilah boleh menghalang mikroorganisma daripada bertumbuh. Atau dengan kata lainnya, jangan biarkan mikroorganisma itu dapat hidup di atas makanan kita. Jadi apakah cara-caranya? Okey, tengok yang pertama. Kalau kita dah tahu mikroorganisma boleh hidup dengan adanya udara dan oksigen, jadi cara untuk kita menghalang pertumbuhan dia ialah jangan bagi dia udara dan oksigen, iaitu menghalang kehadiran udara dan oksigen. Okay, sama macam manusia lah. Bila tak dapat oksigen, apa jadi? Manusia akan mati. Sama juga dengan mikroorganisma. Bila tidak mendapat udara yang cukup atau tidak mendapat oksigen, mikroorganisma boleh mati. Jadi apabila mikroorganisma mati, boleh tak dia tumbuh di atas makanan? Okay, tentu sekali tidak boleh. Baik, yang kedua ialah jika kita tahu mikroorganisma boleh bertumbuh pada suhu bilik, iaitu 28 darjah Celsius. Jadi apa yang kita buat ialah naikkan suhu lebih tinggi daripada 28 darjah Celsius. Naikkan suhu merujuk kepada persekitaran yang lebih panas. Persekitaran yang lebih panas. Jadi contohnya kita boleh masak makanan. Bila kita memasak, suhu akan melebihi 28 darjah Celsius. Dia jadi lebih panas. Okey, sama juga macam manusia lah. Kalau suhu lebih tinggi atau kamu rasa lebih panas, adakah kamu rasa selesa? Okey, tidak ya. Sama juga macam mikroorganisma. Bila terlalu panas, mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Okey, cara yang ketiga ialah kita boleh rendahkan lagi suhu. Rendahkan lagi suhu. Okey, kalau suhu yang tadi ialah 28 darjah Celsius, okey, suhu yang kita nak rendahkan ni mestilah di bawah 4 darjah Celsius. Kenapa mesti rendah lagi daripada 4 darjah Celsius? Okey, di sini sebabnya supaya mikroorganisma kurang aktif. Okey, apa maknanya mikroorganisma kurang aktif? Okey, maknanya tidak dapat bertumbuh lah. Itu sahaja, tidak dapat bertumbuh. Okey, seterusnya kalau kita tahu mikroorganisma boleh hidup dengan adanya air. Jadi apa yang kita boleh buat supaya mikroorganisma tak tumbuh? Ya, kita halang kehadiran air. Okey, bagaimana nak menghalang kehadiran air? Okey, contohnya mengeringkan bahan makanan. Jadi bila dah kering tak ada air. Sama macam manusia lah. Kalau tak ada air, apa jadi pada manusia? Okey, mula-mula akan rasa haus, lama kelamaan boleh mati jika tidak mendapat air yang mencukupi. Sama juga dengan mikroorganisma. Tanpa air, mikroorganisma tidak boleh hidup. Baik, cara yang kelima ialah kalau kita tahu mikroorganisma ni bergantung kepada jumlah nutrien yang cukup. Jadi macam mana kita nak menghalang dia daripada hidup ialah dengan menambah secara berlebihan. Menambah secara berlebihan. Tadi dia nak cukup-cukup supaya dia boleh hidup. Jadi kita tambah secara berlebihan. Apa yang kita tambah?
Tambahlah garam dan gula. Garam atau gula, garam atau gula. Okey, contoh makanan yang kita tambah banyak garam. Apa dia? Ikan masin, ikan bilis adalah contoh-contoh makanan yang terlebih garam. Okey, bagaimana pula dengan makanan yang kita tambah gula yang berlebihan? Contohnya halwa, iaitu potongan buah-buahan yang ditambah dengan gula yang banyak. Kemudian dikeringkan. Itu halwa. Itu banyak sangat dia punya gula. Jadi bila terlalu masin atau terlalu manis pun tidak bagus untuk pertumbuhan mikroorganisma. Bila tak bagus untuk pertumbuhan mikroorganisma, matilah dia. Jadi dia tidak akan merosakkan makanan. Jadi samalah macam manusia juga. Boleh tak kita mengambil garam dan gula yang berlebihan, yang terlalu banyak? Makan terlalu masin atau makan terlalu manis? Kita pun tidak suka. Jadi samalah dengan mikroorganisma. Okey, akhir sekali kita boleh menambahkan asid kepada makanan. Ini asid yang merujuk kepada yang boleh dimakan lah. Bukan asid yang tak boleh dimakan. Okey, contoh asid yang boleh dimakan ialah cuka apple. Cuka apple. Okey, murid-murid, ini adalah contoh cuka apple. Cuka yang boleh dimakan. Atau bahasa Inggeris dia tu apple cider vinegar. Cuka ni kita boleh tambah ke dalam makanan. Jadi makanan tu akan rasa lebih masam. Okey, bolehkah manusia makan makanan yang terlalu masam? Tak boleh. Manusia tidak suka makan yang terlalu masam. Jadi sama juga macam mikroorganisma. Bila terlalu masam, mikroorganisma tak suka, ia tak boleh bertumbuh. Jadi apabila mikroorganisma tidak boleh bertumbuh, tidaklah makanan itu mengalami kerosakan. Makanan yang ditambah dengan cuka, ia akan jadi lebih berasid. Ataupun makanan itu berasa lebih masam daripada biasa. Tapi bukan masam yang basi lah. Masam ni sebab rasa cuka. Jadi makanan yang telah ditambahkan dengan cuka mempunyai keasidan yang tinggi. Okey murid-murid, harap dengan penerangan yang ringkas tadi, murid-murid boleh faham bacaan pada hari ini.